dah kurus makan apa? Boba Fett dengan Acutera yang saya tunjuk tadi tu. Tapi sekarang dia dah tak minum Boba Fett, dia dah cukup kurus dah. Sebab bila dia kerja pagi sebelum subuh dia dah keluar, memang dia akan exhausted lah Pak Azad. Jadi makan pun kurang. Jadi dia cuma ambil detox sebab kadang-kadang kan untuk orang smoking, untuk orang makin berumur ni kan ada banyak toksin dalam badan, banyak angin dalam badan. So saya nasihatkan memang you all wajib kena detox badan kita ni. Korang nak awet muda, nak cantik, nak kulit cantik. Kadang-kadang kita bila makin berusia, kita rasa macam tak apalah, siapa nak tengok aku, tak apalah, anak dah 5, anak dah 3, anak dah. Tak boleh, sebab kalau macam kita kereta kan, ibarat kereta tu walaupun dah lama, sebenarnya korang perasan tak, kereta apa-apalah, kalau kereta tu makin zaman-zaman dulu orang lagi suka tengok kereta zaman-zaman dulu, zaman-zaman Piramli ke apa, orang macam wow, lagi mahal sebenarnya harga dia. Antik, orang kata kereta antik kan, tapi kita kena jagalah, kena service on time, kena cantikkan dalam luaran, baru dia berharga. Itu maksud saya, tips saya, you all kena jaga diri you. Sama je, kita punya badan ni aset tau. Okay, kita ada aset, contoh kereta, ada rumah. Kita nak rumah kita sentiasa cantik, kita nak kereta kita sentiasa cantik. Tak nak cantik luaran saja. You kalau bagi cantik dalaman, luaran tu akan terserlah. Apa jua kereta ke, apa lagi diri kita. Diri kita ni aset. Okay, naiklah pula tengok live awak, serius. Pak Azad mana? Balik raya kampung Kedah. Saya tak ada kampung kat Kedah lah. Kampung saya Penang. Jaga Ira, nanti ada yang caras Pak Azad. Itulah saya nak cerita. Benda ni tak ada caras mencaras ke, penyondol ke, pelakor ke. Bagi saya, you jaga sama jaga. Tapi kalau you dah rasa tiba-tiba tak ada perasaan ke, ataupun tersuka ke orang lain ke, you kena check pada diri you dengan pasangan you. Sebab apa? Sometimes takkanlah you kahwin tiba-tiba you nak benci pasangan for no reason. Tak ada sebab, betul tak? Macam ada tak orang yang macam aku kan tiba-tiba tak tahu, aku menyapa tengok suami aku, contoh aku menyapa tengok bini aku, tak ada perasaan, tiba tu kan. So kita percayakan benda-benda yang kita nampak dengan benda-benda kita tak nampak. Memang kita kena percaya, especially sebagai orang Islam kan. Jadi benda tu you kena check lah. Macam saya, orang kata, tak takut ke Pak Azad tu gini. Kenapa nak takut? Sebab as long as you jaga diri you sentiasa berbekalkan doa. Tips saya senang saja. Okay, suami ataupun isteri keluar pagi-pagi nak pergi kerja, nak cari rezeki, betul tak? Tapi orang kata, jangan percaya, pergi kerja tup-tup senyap-senyap ada skandal dekat tempat kerja. Ini saya cakap generally, untuk perempuan, untuk lelaki. Sebab kita cerita pasal manusiawi. Manusia ada hati dan perasaan, ada nafsu, betul tak? So ada komen tak pasal ramai artis baru ni pasal cerai? Saya tak ada komen, sebab bagi saya itu hal masing-masing. Dan Azad pun dah selalu nasihat kat saya, sama-sama kita macam kita kena ambil tahu keadaan isu semasa apa semua. Cuma kita tak berani nak komen sebab you sendiri ada rumah tangga yang perlu dijaga, you ada keluarga, anak-anak. So it could be any time. Kalau you komen lebih-lebih pasal orang, Allah itu akan berbalik pada kita tau. Allah akan menduga apa yang kita ucapkan, yang saya belajar dan saya percaya, apa yang you ucapkan especially dekat orang, automatically you tengah ucapkan benda tu berbalik pada diri you. Macam contohlah you baca-baca kan, apalah dia ni, mesti suami dia ni jenis gini, ni mesti isteri dia gini apa semua kan. Tapi kita sedar benda tu berbalik pada kita. Jadi jaga kita punya lisan. Memanglah kita ni bila bercakap memang seronok, betul tak? Macam nak ramai-ramai. Bila satu yang buka, nak membawang, memang best kalau membawang tu kan sampai pada pedih mata. Tapi kita kena ingat, bila kita cakap tu, benda tu tanpa kita sedar, dia akan menjadi dugaan, berbalik pada kita. So apa yang saya buat ni sedikit tips lah untuk kalian kan. Hopefully dapat memberi manfaat kan. Saya bukan pandai, tapi benda ni yang saya belajar dan yang saya amalkan. Orang kata 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, dah lama perkahwinan. Tidak ya. Tidak.
You belum lagi. Jauh lagi perjalanan you, insyaAllah. Kalau you panjang umur, jauh lagi perjalanan you nak tempuh, yang you nak harung dengan pasangan yang sama. InsyaAllah, amin. Kita doa yang baik-baik. Kita jangan, alah kalau suami dah nak kahwin lain, dah tertulis di Luh Mahfuz apa semua, janganlah ucap macam tu kan. Kita boleh, insyaAllah benda tu pilihan pada kita. Kalau seandainya berlaku begitu, kita berbincang, okay, I tak boleh, contoh pada lelaki atau perempuan. Kadang ada juga zaman lah ni macam isteri yang buat perangai, ada boyfriend dan segala macam. Tak semua. Ada kisah, ada kes yang sebegitu. Itu saya kata berbalik pada kita sebagai manusiawi, sebagai manusia. Dia bukan macam, oh suami tak apa boleh buat. Kenapa pula? Sekarang kita tak cerita macam, oh suami boleh kahwin 4. Habis isteri kau tak ada perasaan. So kalau kau nak kahwin 2, 3 dan 4, bagi saya lah, kau pergi bahagia, kau cari kebahagiaan yang kau rasa kat sini dah tak ada kebahagiaan. Tapi kau lepaskan orang yang berhak untuk bahagia. Kita tak nak kau bahagia, tapi orang sedang bersedih, berduka lara di atas kebahagiaan tu, macam tu. Jadi bagi saya, kalau korang boleh berbincang, duduk macam apa yang berlaku pada sahabat kita contohnya kan, sebab kita pun memang hari-hari memang kita akan tengok benda tu memang berlaku depan mata kita kan. Jadi macam saya sedikit tips lah. Saya tak nak cerita benda-benda yang negatif ke apa-apa, sebab benda tu akan mengundang. Kita jangan cakap, oh tak, suami aku tak macam tu. Oh tak, isteri aku takkan macam tu. Jangan. Kita jangan terlalu, orang kata tanpa kita sedar kan. Dia kan, kalau you tahu antara ikhlas dengan riak, ikhlas dengan riak tu betul-betul dekat. Ibaratnya macam keikhlasan dengan riak, sombong tu betul-betul dekat je. Itu yang orang kata, kadang-kadang orang yang contohlah berbagi, kita mula niat ikhlas kan, tapi tanpa kita sedar kita dah teriak. Contoh kita show off dekat media, tak salah, sebab kita boleh, itu untuk awareness. Tapi itulah, kita kena betul-betul jaga. Itu yang paling bahaya kan. Sebab sama juga dengan lisan kita. Bila kita bercakap tanpa kita sedar, benda tu betul-betul dah menjadi dugaan ataupun cobaan untuk kita. Macam tu. Jadi apa yang saya cuba nak share dengan korang, macam apa yang saya amalkan, bila suami kita ataupun isteri kita, pasangan lah, melangkah keluar untuk mencari rezeki, kita angkat tadah tangan berdoa kan, dan kita kena yakin dengan doa kita tu kan. Kita doa macam saya selalunya, ya Allah, ya Tuhanku, ku sedekahkan Al-Fatihah. Okay, sedekahkan Al-Fatihah pada pasangan. Sedekahkan, sebutlah nama pasangan kalian. Lepas tu, ya Allah, ya Tuhanku, kau lindungilah pasanganku, sebut nama sesiapa, dari segala musibah apapun di luar sana ketika dia keluar mencari rezekimu, ya Allah, ataupun menjemput rezekimu, ya Allah. Kau kurniakanlah rezeki tidak disangka-sangka, rezeki yang berkah, lagi barakah. Dan kau kirimkanlah kirimkanlah malaikat penjagamu untuk menjaga pasanganku, terlindung dari segala, orang kata, pandangan makhluk-makhluk di luar sana, baik lelaki maupun perempuan, yang bisa atau yang boleh melunturkan ataupun meruntuhkan keimanan pasanganku kan. Kau lindungilah dunia dan akhirat. Dan kita minta pada Allah, semoga setiap ketetapan keburukan tu Allah akan balikkan menjadi ketetapan kebaikan di sisimu dan dengan izinmu, ya Allah. Amin. Itu saja kan. Dah niat ke belum? Belum. Niat sekarang nak? Cepat-cepat azan. Jadi itu simple. Apa pun orang kata, kita sebagai ni kan, orang kata doa tu senjata mukminin. Jadi kita yakin, janganlah kita berdoa lepas tu kita macam tak yakin, ataupun kita macam kita mengundang lah pasangan kita balik macam, you ni kenapa dah lain sekarang? You ni mesti ada apa-apa ni dekat ni. You ni buat apa lah? Setiap masa nak check ataupun nak stalk. Maksud kita tak yakin lah. Kita tak yakin. Benda tu bila kita sentiasa check ataupun kita sentiasa meragui. Itu asyik nak tanya, nak call setiap masa nak call. Benda tu akan mengundang. Benda yang kita tak nampak ni kan akan mengundang jadi benda-benda yang tak best lah. Tapi saya tidak menafikan dalam
rumah tangga kita macam saya dengan Pak Azad pun, of course kita melalui ups and down. Of course selagi kita betul meletakkan pengharapan pada Allah, ya betul, selagi kita dipanjangkan umur, insya-Allah, selagi itulah dugaan tu ataupun ujian kena ada. Kalau kita dah tak ada manfaat, dah tak ada ujian, tak ada dugaan, semua okey je, dah tak, memang dah tak berguna lah hidup ibaratnya kan. So sebab bagi saya ujian dan dugaan tu kita boleh pilih untuk mentukarkan dia menjadi kita menjadi semakin matang ataupun kita semakin mundur, macam tu kan. Mundur tu maksudnya you all macam negative all the way. Kalau you negatif pada pasangan, contoh kita asyik nak, kita pun tak tenang, tu tak, kita asyik nak fikir je dia pergi mana, dia buat apa, kita tak tenang buat apa, kita tak nak kehidupan macam tu, betul tak? Ya betul, Ira, cemburu mesti ada, tapi kena berpada. Ya, kenapa kita nak cemburu sampai kita menyakiti diri kita? Kita nak cemburu dekat pasangan kita tu sampai kita merosakkan diri kita, merosakkan hati kita, merosakkan akal fikiran. Lama-lama itulah kita jadi tak tenang, tak bahagia, semakin nampak muka pun asyik kemut, muncung, asyik negatif je, betul tak? So benda-benda tu memang mengundang lah. Memang benda-benda tu akan mengundang. Benda yang padahal dah ada pasangan kita dah orang kata cukup sempurna. Kita kan kahwin atas, ni orang yang kahwin atas dasar cinta lah kan. Memang cinta sama cinta, suka sama suka. Takkan tiba-tiba you kahwin tak ada angin, tak ada ribut, you tak ada perasaan ataupun you tiba-tiba benci kat pasangan, padahal perjalanan tu jauh lagi nak hidup sama-sama kan. Macam tu mesti ada something wrong, macam something wrong yang macam korang tak sedar. Itu nama dugaan. Dan tu macam saya, kalau orang tanya apa pendapat Ira tentang rakan artis banyak sekarang bercerai, saya nak komen apa, sebab saya tidak berada di tempat mereka ataupun dalam kasut mereka. Kita tak tahu. Saya seperti kalian yang membaca, mendengar kan, kita tak ada kat tempat mereka. Kadang-kadang you tak boleh ambil semua tu betul. Kadang-kadang penulisan ataupun contoh blogger ke apa-apalah, tak semuanya betul. Mereka nak bagi laku mereka punya. Sekarang ni semua konten, betul tak? Nak naikkan mereka punya ni views lah apa kan. So jangan percaya 100%. Dengar, kita baca boleh kan, tapi jangan kita judge orang tu. Kita tak tahu apa-apa, kita tak ada kat tempat dia. Sedih bila tengok semalam dengan Sol. Andai semalam Sol peluk PS, confirm PS akan sejuk hati. Itulah, itu anggapan kita kan. Kan kalau suami tu peluk isteri, mesti isteri tu lembut hati akan tu. Itu kita yang cakap. Tu maksud saya, andaian tu banyak sangat. Okay. Rambut lebat guna apa? Saya guna Candida. Okay, so macam tu lah kan. Alkisah macam-macam. Hari ni macam ni, besok macam tu, tulat macam tu. Jadi kita jaga, itu yang terpaling penting kan. Memanglah kesian, kita cakap kesiannya jadi macam ni kan. Tapi ya, kita tak boleh nak cakap lebih sebab kita tak ada kat tempat mereka. Kak Ira, mana Pak Azad? Pak Azad dah pergi kerja. Pak Azad tidur. Taklah, Pak Azad dah pergi kerja. Dia kan era. Rumah tangga orang tak nak masuk campur. Betul. Minum dulu Kak. Penat cakap. Dah azan lah, tak boleh minum. Cantik Ira, tak berubah langsung seperti tu. Okay. Manusia hati perasaan beza-beza, doa yang baik-baik. Ya betul.